dia punya bau kalau you all tadi pas kasih semua bau. Dia punya bau ni macam ada menyengat kat hidung. Jadi seandainya jenazah tu ada bau najis ke ataupun bau darah ke apa, bau ni akan dapat tutup bau yang dia punya bau yang kurang baik. Yang kurang baik tu. Okey, serbuk kayu cendana. Serbuk kayu cendana. Lagi kalau apa tak, kalau dia dah campur dengan air. Dia dah campur dengan air lagi bau dia pecah. Bau dia pecah dengan sini. Jadi kalau hukum untuk kapur barus. Garam. Okay. Hukum untuk kapur barus is sunnah. Okay, sunnah. Ada setengah pendapat bila saya belajar dekat teman-teman ni, tanpa kapur barus mandi jenazah tak sah. That is how important. Pasal Rasulullah SAW time pakai kapur barus. Okay. Yang selalu kalau bila dah last part, bila dah baring, bila nak cium tu, okay, bila nak cium tu, kita tampur yang macam kunyit-kunyit tu panggil apa? Pacai. Okay. Itu dekat Singapura. Tapi kalau you pergi dekat Malaysia ataupun dekat Indonesia, diorang panggil serbuk kayu cendana. Sandalwood powder. Okay. Tapi kalau dekat Singapura, 50 gram is very expensive, dah mahal. Jadi kita kalau boleh nak try our very best okay, untuk apa tahu, untuk cut cost, jadi tak memudaratkan orang yang untuk bayarkan jenazah ni lah. Jadi kita akan pakai pacai. Okey, pacai ni kalau you tengok dia punya nama ni is puja powder. Puja powder. Tahu puja powder tu apa? Kalau you pergi dekat dia tikam yang selalu you nampak tu sama yang ada 3 line tu. Itu tersebut lah. Dia punya bau pun dia punya bau pun kuat. Okey, kenapa kita pakai benda-benda macam ni apa tu untuk tutup dia? Okey. Ini adat. Bukan agama. Nak pakai boleh, tak pakai pun boleh. Tak apa. Tapi kalau macam saya, kita pakai ni ada sebab. Okey, bukan hanya mengikut adat, tetapi untuk tutup air si mati. Okey. Minyak atar. Minyak atar kalau selalunya saya akan pakai 2 botol. Satu untuk bahagian muka, lagi satu untuk saya sapukan dekat atas kain kafan. Okey, kenapa dekat atas kain kafan? Tak semua orang dia punya kulit boleh terima minyak atar. Okey, macam some people, diorang ada macam enzima ke apa ni semua. Okey, enzima ni walaupun jenazah tu dah meninggal okey, kalau ada orang yang ada macam penyakit kulit ke apa gini semua, kalau kena minyak atar ke apa gini semua, nanti dia punya tu akan merekat, akan jadi macam tulis, akan jadi macam bernanam walaupun dia dah meninggal. Jadi untuk macam saya macam sometimes saya tak akan tanya ni jadi dia penyakit kulit ke tak. Saya tak akan tanya. Jadi apa saya akan bikin bila saya dah kafankan semua, saya akan sapukan dekat atas kain kafan. Okey, dengan bahagian muka. Seandainya dia ada penyakit enzima ke apa gini semua, saya akan sapukan dekat bahagian yang tak kena kat muka. Macam apa? Rambut. Jadi bila orang cium, orang tak akan bau. Pasal apa? Jenazah ataupun mayat ataupun bangkai yang paling berbau sekali is jenazah bangkai manusia. Kita nanti pasal apa? Kadang-kadang kita ada they call it the last guest. Bukan sampai orang tahu. Okey, orang keluar daripada bahagian mulut ataupun bahagian punggung. Bahagian mulut tu akan keluar. So, mulut is very very important. Pasal apa? Bila orang cium, orang akan cium bahagian pipi ataupun bahagian dari. Okey, so sebab tu ini semua kita nak kena jaga. Okey. Sabun. Okey, bukan pasal syarikat kita ni bajet. Okey. Kita lebih prefer pakai sabun daripada sabun liquid. Kenapa? Tak dengar? Blending. Yes. Awak balik, awak try. Okey. Sabun liquid, okey, bila awak dah pakai, nak bersihkan, dia nak kena tidur 4 kali. 3 kali bilas lah. Kena busuk. Bila awak busuk tu, itu akan menyakitkan jenazah. Jadi kalau awak pakai sabun itu, okey,
awak dah sapukan dekat badan semua, pakai air, awak tak payah lap pun. Awak pakai air je, nanti dia punya buih turun. Balik try. Okey, sebab tu kita tak pakai sabun gigi. Kita pakai sabun gigi. Okey, pasal sabun first dia punya buih lagi banyak. Second, nak hilangkan dia punya sabun tu lagi senang. Tak menyakitkan dia. Okey, air mawar salah satu untuk air selalunya apa saya akan lakukan. Air mawar ni saya akan campurkan dalam mangkuk. Okey, air mawar campurkan dengan kapur barus. Okey, cara mandikan jenazah ni is exactly the same macam mana awak mandi ada sabun. Okey, first bila awak nak mandikan jenazah ni, buat diri dipanggil kain batik lepas. Batik lepas. Okey, kalau yang selalu sarung kita pakai tu, itu panggil kain batik yang berjahit. Okey, ataupun pakai kain songket. Okey, we try not to pakai songket pasal apa? Lelaki ada yang tak boleh guna semua. Okey, so warna main peranan. Okey, warna kain batik ni main peranan. Pasal apa? Kalau pakai warna yang terang, dia akan still nampak dia punya body shape. Sebab tu macam saya tak akan pakai warna terang-terang. Nanti nampak. Dia simple. Okey, jadi bila nak beli kain batik, okey, make sure beli dia ada different tau. Jangan dekat paling senang nak cari kat mana? Mustafa Center. Mustafa Center lebih murah daripada siapa yang kerja di kompleks, minta maaf pasal mahal. Mustafa Center murah. Dekat basement 1 tu betul-betul dekat kedai jam bawah tu, situ ada banyak kain batik. Is good to at least simpan 2-3 helai of kain batik dekat rumah. Pasal apa? Sementara tunggu kita sampai dengan kita punya kain batik, ada yang meninggal, okay, family members yang meninggal ni semua boleh pakai dahulu awak punya kain batik. Okey? Kan selalu kita akan ikat. Ikat kan? Okey, bila besoknya awak buka, nanti bahagian dalam ni, okey, bahagian dalam ni akan normally hospital pun buat gitu dok. Correct. Sebab tu bila sampai Orang rumah akan put the tag at the leg. correct. Diorang akan letak dekat. Jadi bila kita sampai rumah je, Terus potong. all the tags membuka. Tapi usually kita, the syarikat pengurusan jenazah ni, kita akan do the prep for you untuk jenazahnya simpan buat semalam. Jadi maknanya kita ambil dari hospital, bawa pergi rumah, okey, kita akan potong semua. Tali-tali tu semua kita akan potong. Okey, seandainya baju dia ada najis ataupun ada darah, kita akan salinkan for you. Ada dia punya cara. Tapi kalau tak ada najis ataupun tak ada darah, it's okay. Besok sudah, nanti kita terfikir. Okey, lagi satu. Bila dah okey, macam mana nak ni? So selalunya awak ambilkan apa tau, example ni macam selendang ke ataupun macam jangan, kalau boleh jangan pakai tali. Okey, apa kita akan buat? Okey, kita akan wrapkan around like that. Kita akan wrapkan macam ni. Tapi kalau tak perlu pun it's okay. Okey, let it be. Melainkan, maaf dia meninggal kaki dia terkangkang. Baru kita akan pelan-pelan atau baru kita akan ikat. Kalau awak tak ikat, nanti dia punya kaki tetap akan terkangkang. Okey, seandainya jenazah tu dia meninggal, kaki dia okey, this position. Pernah nampak tak? Jenazah punya kaki position ni semua kan? Okey, what you do is dekat bawah awak punya lutut tu ada ada one hollow punya point. Hulu point. Hollow punya point, tangan kiri tekan lutut. Tangan yang jari kanan ni, okey, tekan bawah. Dan awak tolak. Macam itu. Dia tak. Kalau tangan pula diri semua. Kalau tak tahu, jangan bikin. Nanti we will definitely assist you. Okey. Badan akan start beku lepas 6 jam meninggal. Okey, lepas 6 jam meninggal. Badan akan start decompose lepas 14 jam meninggal.
14 jam. Untuk kita 6:14. normal adult, tapi kalau macam baby yang hanya minum susu saja, dia boleh last 24-26 hours. Tapi kalau yang macam kita ni adult yang macam makan dan macam-macam ni semua, 14 jam dia dah akan start decompose. Maknanya jari-jari semua dah start gemuk, dah start apa tu nama dia? Pasal water retention Lembut, water retention. Okey, macam mana nak tutup mata? Okey, tutup mata yang macam gini tu bedek. Jadi letakkan punya tapak tangan ni dekat tepi. Okey, turunkan kelopak mata, tarikkan ke tepi. That is how tutupkan mata. Kalau tadi nak tutupkan mulut, okey. Okey, letakkan ini dekat bawah gini. You see? Kalau tadi jadi dia macam macam gini, dia akan tutupkan dia punya jaw. Kalau tak tahu tak apa pasal apa, nanti kita nak kena buat macam kereta dekat tepi sini ada holo pun, nanti kita akan pelan-pelan tuala. Selalunya kita akan pakai tuala. Ni contoh je. Kita akan tuala, lipat akan rollkan gini semua. Jangan ikat, letakkan bawah dagu ni. Pasal kalau awak ikat, nanti dekat bawah sini akan ada dia punya bekas. Akan ada bekas. Sama juga dengan tangan. Okey, untuk tangan selalunya orang akan ikat. Okey, selalunya orang akan ikatkan bahagian sini. Tapi instead of kita tukar. Okey, jangan pakai tali untuk ikat, pakaikan macam tadi. Pakaikan macam yang kain tu awak balut saja. Tapi kalau let's say tangan dia dekat tepi, it's okay. Tak ada masalah. Nanti besok bila kita nak mandikan, kita tahu macam mana nak bengkok. Kalau tak bengkok pasal apa? Kalau dalam keadaan macam tu, itu bukan wajib. Nak buat boleh, tak buat it's okay. Okay? Ada persoalan tak? Okay, so dia punya cara mandian dia, okay, first kita istinja, lepas tu terus kita wudukkan jenazah. Lepas wudukkan jenazah, ada siraman pertama, siraman kedua, siraman ketiga, mandi jenazah habis. Okey, bermulanya dengan niat. Tak ada susah-susah. Sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. As simple as that. Okey, first step. Okey, istinjakan jenazah. Okey, istinjakan jenazah walaupun lelaki dengan lelaki. Okey, walaupun lelaki dengan lelaki haram untuk kita lihat ataupun untuk kita sentuh bahagian aurat. Okey, which is terpusat dengan ditutup tanpa berlapis kain. Maknanya you tak boleh skin touch dengan skin. Okey, itu haram. Jadi selalunya kita akan pakai glove. Okey, kalau boleh, okey, start. Jangan pakai glove warna hitam. Kenapa? Nampak kotor. Betul. Awak tak akan nampak najisnya. Pasal apa? Bila saya istinjakan jenazah, okey, apa yang terjadi semuanya hanya di bawah. Okey. Melainkan dia punya najis betul punya non-stop ini semua untuk confirm baru saya akan silat sikit untuk lihat. Tapi orang saya pernah nampak sendiri dengan mata saya and saya tolonglah basis but in Malaysia KL, which is my arwah dad dia mandikan istinja, the body back side from the back ni dia kasih duduk tau. okey. Dia tekan. Okey. Itu ada I kes. feel Ni dia pakai sama. which I feel apa tau, until have to do istinja lebih daripada 3 kali because the usung keluar nampak jatuh lagi. It's kind of painful lah pasal kita satu anak kan, sedih lah pasal we are supposed to do it very dengan tertib, dengan hormat kan. Okey, caranya pasal apa? Pernah ada satu syarikat pengurusan jenazah, dia sebelum ni dia memang selalunya diorang akan naikkan 45 degree. Okey, diorang akan naikkan 45 degree. Ditakdirkan Allah jenazah tu dah gitu. Tak turun dia. Tak turun. Stay. Alamak. Dia stay. Dan itu dah jadi kecoh. Jadi kecoh ni semua sampai kita semua dia panggil 3-4 tukang mandi semua datang tolong ni. Press dia ni. Press juga. Itu pun tak dapat fully balik. Dapat fully release. Jadi sekarang ni tak perlu nak berdirikan, tak perlu. Ini sebab pasal apa? Dekat kalau mandi dekat Mekah pun, kalau mandi kat Mekah pun correct me if I'm wrong, diorang akan berdirikan. Pasal apa? Bila berdirikan,
Okay, on your right side ni is you punya small intestine, saluran kencing. Your left side is you punya large Bladder. intestine. Okay, saluran buang air besar. Okay, jadi sekarang ni bila kita istinjakkan jenazah untuk tekan perut, okay, selalunya kalau kita untuk tekan urut ni semua kan, jangan urut ataupun tekan untuk mesti nak kena nampak najis. Kalau awak dah tekan dah urut 3 kali dah tak ada apa-apa, dah sudah. Dah sudah. Ada orang selagi tak nampak tu selagi lagi dia tekan, lagi dia tekan. And tekan bukan bahagian tengah, daripada bahagian kiri ni, okey, tekan ke tengah. Pasal kalau awak tu menghisap ataupun kalau awak tekan tengah memang tak ada apa-apa keluar. Okey, kalau awak nak just to confirm daripada kiri tekan pergi ke tengah 3 kali sudah. And tak payah jerk, jangan jerk. Okey, just urut, tak payah kuat-kuat pun. Just urut ni semua. Okey, lepas tu terus lagi tu kalau tak ada apa tu nama dia najis, dah sudah tak ada. Kalau gas dah keluar. Okay. Gas will only come out kalau perut dia dah start bloated. Kalau dah start bloated gini semua, okey, itu kita tukang mandi kita nak kena buat macam they call it impromptu punya ni lah. Okay, kita nak kena tengok situation. Kalau dia punya perut, okay, dia dah meninggal, okay, ada orang meninggal lepas 24 jam baru selalunya macam orang yang tinggal rumah sendiri. Okay, dia tak tahu gini semua, tak tahu dia dah meninggal gini semua. Jadi kalau perut dia dah bloated gini semua, jangan sentuh pun bahagian perut. Pasal kadang-kadang itu yang membuat apa tau, dia punya gas keluar. Second, dia punya najis akan keluar non-stop. Itu susah. Memang mereka gitu je bang. Dekat apa? Dia dah berbual. Kalau dia semua, okey, bila then let it be. Let it be. Tapi kalau let's say untuk prevent dia jadi gelembung macam itu yang straight. Jangan letak Quran Yang the night before tu kalau macam let's say nak simpan jenazah dia buat semalaman. Okey, kita dah balut bahagian kaki, dah balut bahagian tangan, dah letak dekat atas perut ni, awak letaklah buku ke ataupun something yang berat. Jadi perut dia tak penuh. Ada orang letak Quran. Asal Jangan letak Quran. tak boleh kan? Macam dah kurang adab lah. Ya, ya. Dah kurang adab. Letak buku pun orang tak tahu. Mana letak buku? Tapi tak bawa apa? Bawa kain. Bawa kain. Tak bawa kain. Ada sampai letak beras. Tak payah berat sampai situ. Beras. Alamak. Ada orang tak beras ni semua. So letak something Just relevant lah, tak payah berat sangat. Just untuk tak nak kasih perut dia gelembung je. Kadang orang bertanya kenapa letak buku, kenapa letak beras. Dekat Macam-macam. bawah. Kalau boleh letak bawah boleh semua. Okey, lagi satu important. Awak pernah nampak yang orang yang pakai saluran yang kencingnya beg ataupun yang itu tak tahu, jangan buka. Pasal kalau awak buka, dia akan pakai non-stop. Besok bila kita dekat tempat nak mandikan jenazah tu, okay, kita yang akan potong, kita yang akan pintal, kita yang akan buat dressing. Pasal apa? Yang kalau yang najis punya semua, dia akan tebuk ke dalam tu. Okey, kalau bahagian kencing, maaf kemaluan kita tu dia akan masukkan tube dalam. Okey, baru ada kencingnya tu. Jadi yang tube punya itu nak buka pun nak kena pakai syringe lah apa gini semua. Dia nyilu betul. Jadi jangan meribut. Apa sih ribut? Okey, nanti saya nak touch. Okey, kalau saya akan touch apa tahu bila orang yang amputate anggota badan itu nanti. Okey. So bila okey, bila dah urut kata bila najis dah keluar gini semua, so dia punya cara untuk cucikan ni is very simple. First, cuci dengan air bersih. Second, sabun. Third, bersihkan sabun. Semua sama. Okey, daripada istinja, okey, wudu, okey, bila mandikan jenazah pun itu. First, you cuci bahagian tu, okey, first okey, saya cuci bahagian dia punya hose, dia punya bahagian nak istinja ni first dengan air bersih dulu. Okey, bila dah dengan air bersih, Panjang sikit lah. Media dia. Duduk. Ada plastik biru. kalau macam aku, kalau selalunya tempat mandi,
Okay, semua tak payah siap. Kita akan siapkan that 5 meter punya 5 meter punya hose. Jadi jenazah ke? Okey. Ni dia punya mini hose tapi kita akan pakai yang 5 meter punya hose. Jadi bila nak istinjakkan jenazah, dia punya position macam ni. Saya tak akan selak ataupun tak buka, okey. Hose dekat bawah, tangan pun dekat bawah. First awak bersihkan dulu bahagian istinja bahagian kemaluan, okey, depan, belakang, okey, bahagian peha semua bersihkan dulu. Lepas tu terus dari itu saya akan selak untuk tengok ada najis ke tidak. Okey. Sabun tu jangan gunakan dekat badan. Kalau awak kenakan dekat badan, sabun tu dah jadi najis. Okey, sabun saya akan adakan beri semua dan saya akan sabun. Okey, dan saya akan bersihkan air sabun. That one is one cycle. One cycle. Selalunya kalau istinja saya akan buat 3 cycle. Okey. Bang busuk ke main-main dengan begitu. Tak main-main lagi. Okey. Kau ni betul lah. Ada goli. Kalau boleh dia buka. Dia tak Goli buka. jangan buka. No. Kalau ada goli. Pasal nak kena split apa? Nak kena potong apa? Okay. So bila dah habis istinja ni semua, okay. That it, okay. The glove kamu nak kena tukar. Okay. Lepas tu terus dari itu baru kita akan wudukkan jenazah. Cara wudukkan jenazah, okay, is exactly sama macam mana kita wudukkan. Macam mana kita wuduk? Okay, kita wuduk. Cara wuduk is macam mana? Sama. Same. Tapi bezanya is bahagian mulut. Okey. Okey, niat saja aku wudukkan jenazah ini kerana Allah Taala. Okey, dah ada cuci tangan ini semua. Okey, bahagian mulut jangan sumbangkan air guncang-guncang kepala dia. Okey, kita ambil syarat sahaja letakkan di bahagian bibir. Bibir. Okey, untuk hidung kita culitkan hidung sebelah kanan, hidung sebelah kiri, buat macam biasa. So 3 kali lah semua. 3 kali Yes. sama. Okey, lepas tu terus dah gitu muka, tangan, kepala, telinga, tangan. Sama juga. Ingat wudukkan jenazah ini tidak wajib. Pasal kalau dia jadi wajib, jenazah yang pergi tu semua kira dah consider haram lah. Pasal tak pakai tayamum pun. Bang, bila masa kalau anak-anak semua kalau nak mandikan, second time tu atau third time baru kasih anak-anak juruskan? Itu okey, usually ada cara is bahagian istinja aja saya akan bikin. Tapi yang bahagian lain macam wudu kan apa gini semua ada step semua tak involve lah. Tapi kalau ada anak perempuan yang nak tolong, okey, lepas istinja, lepas wudu. Lepas istinja, okey, lepas wudu. Okey, bila dah that part, okey, bila dah nak start main air dengan main sabun apa gini semua kan, okey, baru panggil anak perempuan. Okey, so macam mana kita mandi, okey, macam itulah juga kita mandikan jenazah. Okey, bila dah wudukkan jenazah, okey, bila dah wudukkan jenazah, ada terus masakkan dukul badan apa gini semua except for di sini. Pasal di sini nak kena berlapis kain. Okey, sama juga kita akan miringkan sebelah kanan, kita akan miringkan sebelah kiri. Okey, bila dah bersih, okey, saya akan buat 3 cycle. Okey, maknanya basahkan, okey, sabunkan, bersihkan, 1 cycle. Okey, bila untuk mandikan jenazah ni semua saya akan buat 3 cycle. Betul. Itu bukan siraman, itu consider first siraman. Kira kan one cycle 3 kali lah. Dan second cycle 3 kali. Bukan tiga-tiga. Tiga. Ya, correct lah. Air bersih, sabun dengan air bersihkan sabun. Betul. Kenapa tak pakai disposable ni sudah? Mana boleh. Untuk pakai gini semua, tak, kita tak akan pakai disposable personal lah. Tapi kalau perlu, kita akan pakaikan adult diapers. Tapi itu kalau ada betul-betul, itu dah last resort tau. Last resort lah. Last resort tu maknanya apa? Akan pakai dia punya adult diapers bila kita, okay, let's say dia punya najis keluar non-stop. Non-stop lah. Macam orang-orang yang kurus apa gini semua, insyaAllah najis keluar. Tak, macam orang yang badan macam kita, badan-badan besar apa gini semua is very rare. Very rare lah. Very rare gini semua. Sebab untuk
Jadi ada masing-masing Okey. masing-masing gini semua. Orang yang badan kurus gini semua, bukan saya doakan lah, tapi orang experience basis gini semua okey. Najis akan keluar non-stop. Pasal dah tak ada hole, dah tak boleh hole lagi. Yalah. Okey, bila najis dah keluar non-stop, lepas yang 3 cycle saya bikin tu, okey, apa kita akan bikin? Kita akan ambil kapas, jadikan dia macam bola, kita akan sumbatkan dalam bahagian. Oh, berdiri macam cok lah gitu. Betul. Tapi kalau itu pun tak boleh tolong juga, jadi semua baru last resort kita akan pakai keadaan rebus. Oh, okey, faham. Baru kita akan pakai keadaan rebus. Okay, untuk kaum lelaki, if let's say you nak bantu untuk mandikan your wife ataupun anak atau benda semua kan. Okey. Perempuan yang meninggal waktu melahirkan anak, diorang akan keluar darah nifas. Okey, darah nifas ni lebih banyak daripada darah usus. Okey, dia akan keluar gini semua. Okey, kalau jangan kecil hati kalau let's say jurumani cakap okey, ini awak tak boleh get involved. Pasal dah banyak darah apa semua. Jadi macam diorang pun kena pakai apron lah, apa ni semua leceh gini semua. So just leave it to them. Pasal kalau orang yang perempuan yang meninggal dalam keadaan nifas ni gini semua, dia punya darah akan keluar non-stop. So we just leave it to the wanita untuk buat ini semua. Okey, bila kita dah settle semua, dah okey, dah mandikan, dah basahkan, okey, dah sabun, okey, dah bersihkan, dah buat these 3 step tapi 3 kali gini semua. Okey, the next one, okey, ada orang dia akan pecahkan, okey, air mawar, orang akan siram daripada bahagian kepala all the way ke kaki. Okey, macam saya akan campurkan air mawar dengan kapur barus. Okey, siram daripada bahagian kepala all the way kaki. Tapi dengan tutup. Betul. Mesti nak tutup. Okey, macam mana bila kita nak siramkan tu, okey, kita akan Pakai kepala kan? all the way, tak mau cakap sampai kepala, sampai muka. Sampai gini. So kita akan siramkan, okey, daripada bahagian kepala, okey, kita akan turunkan ke sebelah kanan, lepas tu turunkan gitu kita daripada kepala lagi, all the way sebelah kiri. Okey, so itu after that mandi jenazah dah habis. Okey, so itu je yang bila part yang kita betul-betul nak kena jaga adab tu. Nak kena jaga adab tu bila part mandikan jenazah, dia punya najis atau benda semua. Okey, seandainya dia ada any let's say postmortem. Kadang-kadang dia punya postmortem tu di pejai tu kadang-kadang akan terletas. Okey, apa tu nama dia, ada orang dia akan tebuk bahagian lengkang sebelah dalam. Okey, dia akan tebuk belakang sebelah dalam. Okey, ada yang dia akan tebuk bahagian leher gini. Okey, itu semua mesti nak kena buat dressing. Okey, dressingnya tak payah, some of them akan pakai gauze. Okey, yang gauze tu. Okey, some of them akan pakai apa tu nama dia, kapas, dan orang pakai yang detik. Boleh. As long as bila dah apa tu nama dia, dah habis kafankan diri semua, dia punya darah ataupun dia punya najis orang tak nampak. Ada soalan? Lepas mandi. Kalau you beli tuala baru, dia masih licin. Okay, dia masih licin ini semua, so kita tak akan pakai bukan tak akan pakai lah, pakai orang kalau dia tak serap air. Dia betul, dia tak serap air gini semua. Jadi you nak kena 3-4 kali. Okey, start saya. Kalau ada deformity in the body, kalau tangan dia tak boleh straighten ke ataupun muka dia tak boleh look in front ke, do we frosting? Okey, dia Ataupun sebelum mandi ke? I mean, no, kalau yang nak betul-betulkan semua dengan bahagian tu, itu semua sebelum mandi. Saya tadi cakap kalau kaki dia bengkok ni semua, bila dia moment kita dah tanggalkan pakaian, tapi kalau dia degil kan macam mana? kalau degil juga ada yang dia punya bahagian degil pun selalunya bahagian lutut dengan bahagian siku. Okay. Kalau dah tak boleh tu, pasal apa, saya pernah, you punya limit untuk stop tekan sampai you dengar bunyi krek, itu bukan krek patah. Okey, dia kalau patah dia terus akan patah. Dia kalau tak bunyi krek, okey dah stop. Maknanya macam gitu-gitu lah. Macam gitu. Dia tak boleh, itu dah ditakdirkan Allah macam itu. So kalau Tengok gerak.
Sejuk ke? So seandainya dia lutut dia macam tepi ke apa, macam bengkok ke ataupun kalau dah betul tak boleh, even to the last extent, nanti bila kain kafan kita tarikkan buat ini semua pun tak boleh. Jadi semua kalau dah gitu mesti ada. Betul. Ada orang yang bukan kakinya bengkok pasal meninggal. Ada orang dah memang dilahirkan kaki dia macam itu. Itu dah macam mana pun kalau masih hidup saya dah tolong dia bukan. Tapi dah kalau dah daripada hidupnya time dia dah macam gitu, dan it's okay, just leave it. Betul. Presiden orang dan lagi satu orang dekat belakang selalu kalau orang dah lama sangat baring ini semua, orang ada apa bed sore. Yang bed sore tu pun jaga. Bed sore tu kalau dia kena dengan air, kena dengan sabun apa semua, kadang-kadang nanti dia macam jadi gelembung. Jadi macam pasal dia macam rashes kan, ada gelembung. Itu semua nak kena jaga. Pasal apa? Air tu kalau meletup, bau dia dapat. Itu semua nak kena be very very careful. That one kalau kita dah tengok keadaan tu, kita tak boleh ikut lelaki pakai 3 roll. Itu kita nak kena pakai lebih kapas untuk tutup air. Okay? Kain batik pun kalau you baru beli gini semua. Kalau boleh bila dah beli tu, zaman balik ni pergi Mustafa Center, pergi beli kain batik ni disebabkan kalau boleh cuci dulu. Cuci dulu kan? Cuci dulu. Pasal apa? Kain batik kalau let's say yang baru punya, nanti warna dia akan menurun. Warna dia akan menurun ini semua. Jadi bila color yang macam begini, dia punya color kalau air dia keluar, color dia macam warna najis. Jadi kita pula ni tengok masih ada. Jadi kita main carry on istijak non stop ni semua. So kalau boleh bersihkan muka. Bila kita dah habiskan mandi, kita nak salinkan dia. Kita tak buka, tengok tak. Orang akan pegang, then baru kita akan tarik. Bila nak keringkan jenazah, jangan digosok, tekap sahaja. Tekap sahaja. Lepas kita dah tekap, baru kita akan pasangkan. Ada orang masukkan kain kafan dulu terus. Tapi ada orang dia akan tekapkan kapas dulu. Jadi saya bercara pula, saya akan letakkan kain kafan. Kain kafan mesti kena colour putih. Kain kafan ada yang kain kafan tak semestinya warna putih, as long as kain tu bersih daripada najis. And kain yang saya potong ni pun is 2.5 meters. 2.5 meters ada 2 setengah. Untuk lelaki saya akan pakai 3 lagi. Untuk perempuan 5 ataupun 6. So cara masuk dia. Boleh research, style lah. So dia punya first punya line, awak nak masukkan daripada kanan pun boleh, kiri pun boleh. Masukkan daripada kiri pun boleh. Tapi dia punya first line akan habis dekat kaki kanan. Kalau awak masuk daripada kiri, akan masuk habis dekat kaki sebelah kanan.
Tiga lapis. Kain yang nombor 2 bukan masuk bawah badan jenazah lagi. Dia akan masuk sahabat. Betul. Okay, dia akan masuk bawah kain ni. Kain yang first. Okay, akan masuk bawah kain ni. Oh, dia kira nak tahu. Kalau jenazah mesti best. Hai. Jangan. Wah. Apa lari? Lari yo. Kau meeting ke? Orang kerja. Ada separuh bikinkan macam baju kan? Sarung. Betul. Dia ada 3 type. Okey, macam saya punya type, okey, saya tak pakaikan dia baju. Okey, ada yang pakai kalau macam awak tengok Singapura Muslim bukan sikit dengan Teluk Kurau, diorang pakaikan kain dengan macam baju kurung Teluk Belanga. Okey, betul. Okey, ada yang pakaikan jubah. Okey, kalau ihram pula macam mana? Dua lain. Okey, ihram, okey. Yang kain kafan ni hanya pakai 2 layer je. Okey. Ihram dia akan pakai dekat badan tau. Okey, ada orang salah. Orang dah kafan kan baru orang balutkan dengan ihram. Tak. Ihram tu akan dia buatkan kain dan dia akan tutup atas, so dia 2 piece. Kalau nak pakaikan 1 piece pun boleh. Okey, so ihram baru kain kafan. Faham Kalau nak pakaikan ihram. Okey. So bila kita dah lepas letak apa tu nama dia punya kain kafan, dan baru kita akan pakaikan kapas daripada ujung kaki all the way sampai bahagian kepala. Seandainya kepala dia tak ada any injury ke, tak ada apa-apa accident ke apa gini semua, it's okay. Dan biarkan dia free hair lah. Okay, tapi kalau bahagian kepala perlu untuk menjadikan air apa gini semua, dan kita tutup. Okay, so far ada question tak? Ada question? Dah nak apa? Okay. Untuk orang yang kafankan jenazah, okay, bahagian kepala dengan bahagian kaki very very important. Pasal apa? Kalau bahagian tak macam nak pakai jubah. Kalau nak pakaikan jubah biasa. Jenazah dia nak style pakai jubah. Oh, dah potong Macam dah potong dah potong standby. Okay. Kita angkat kepala. Dan kalau nak pakaikan jubah, okay, miringkan one side, tarik all the way ke bawah. Okay. Dapat buku pun tak boleh Kalau tak, by the time ni dah kapas apa? Dah kapas bahagian dia ke mana saya dah kapas. Itu pada kapas sekolah dah dikeluarkan. Sekolah dah boleh keluarkan. Tapi kita tengok kapas tu tak ada air. Kapas tu dia mesti nak ada mesti nak keluarkan, masukkan keluar ke kapas. Kalau bila kita masukkan kapas, dia kat sini dah berarti kuning-kuning. Ini kan ada 4 layer. Ni 4 layer. 4 layer Ada orang pakai dua kain kafan, okey, pakai jubah.
So total 3 layer. Tapi kalau macam ini pun, ini 3 layer. Dia punya 4th layer is dia punya baju ataupun dia punya jubah. Kalau yang macam kadang-kadang juga pernah nampak orang ada bikin macam apa tau, macam cawat ke apa gini macam dalam ni semua, tapi ni off kafan. Bukan awak pakaikan dia punya Calvin Klein ke apa, pakaikan tak. And so far saya belum pernah jumpa hukum yang kafankan jenazah ini tidak boleh berjahit. Hanya ihram, huruf hukum di ihram je yang tak boleh pakai pakaian berjahit kan. Tapi kalau let's say kafan, so far tak ada. Jadi kalau let's say orang tu badan big size ke apa gini semua pun, kalau you takut dia punya kain kafan dia buhus ke apa gini semua, ada orang dia jahit. Dia dah lay dulu kat rumah, lepas tu dah dia jahit bahagian wujud. Pun boleh, tak ada masalah. Okay? TikTok. Viral. Okay. So sekarang ni apa tu namanya, orang yang nak kafankan jenazah, okay, bahagian kepala dengan bahagian kaki is very important. Pasal apa? Kalau awak tak tarik kuat, tak tegang, ronyok. Okay. So kita akan ambil sebelah kanan dulu, Ustaz bagi sebelah kiri, masuk. Okay, sebelah kanan tutup. Ini tu masuk bawah, tu jubah. Okay. Yang kiri masuk bawah, betul? Kanan tutup atas. Okey. Orang bahagian kepala boleh lepas, tapi orang bahagian kaki nak pegang, jadikan bunyi. Ke sana. Twist, jangan ketat-ketat. Kaki dia sakit. Okey. Ambil sebelah kanan. Tutup. Masukkan dalam gulungan. Masukkan dalam gulungan awak. Betul? Yang boleh belum masuk dalam gulungan. Betul. Jadi saya yang bahagian kepala ni akan pegang, bahagian kaki akan tarik. Baru kita akan start ikat. Kak nyanyi ke aku? Jangan. Lunch time. Okey. Faham. Okey. Jadi, okey. Kalau you all pergi dekat Indonesia, okey, Indonesia dengan Malaysia, okay, ada yang pakai 7 ikatan. Okey. Kita kebanyakanlah kita cuma pakai 5 ikatan. 1, 2, 3, tangan, kepala. 5 ikatan. Okey. Kalau dekat Malaysia ada yang dekat Indonesia, orang pakai 7 ikatan. 7 eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Okey. Ingat ikatan dia contoh ikatan dia, bila kita ikat, okey, you jangan ikat mati. Ikat dia ikat cara tali kasut yang rebit. Tapi ikatan mati dekat sebelah jenazah punya sebelah kiri. Kenapa? Betul. Bila dekat dalam liang nanti, okey, kita akan miringkan jenazah menghadap kiblat tu, okey, sebelah kanan. Jadi kita tinggal buka aja. Okey. Ada kalau let's say dekat dalam liang, is it a must ataupun mesti tak untuk lepaskan ikatan? Ikut mazhab Syafi'i mesti. Tapi kalau yang lagi 3 mazhab, okey, tak buka pun tak apa, sebab tu kalau orang buka, orang tak buka ikatan, orang terus masuk ke dalam. Okey, Malaysia pun orang terus masuk ke dalam. It's only dekat Singapore, bukan cakap orang ni bukan mazhab Syafi'i ni semua, tapi dia punya generally mazhab Syafi'i akan lepaskan semua ikatan. Okey, muka nak ciumkan tanah. Okey, nak ciumkan tanah tu is wajib ke tidak? Okey, ada yang cakap wajib, ada yang cakap sunat, ada yang cakap tak perlu.
Okey, jadi nak buat pun boleh, tak buat pun tak ada masalah. Okey. Pernah dengar tak ataupun pernah lihat tak kali terakhir jenazah dilaungkan azan? Dalam dekat dalam ya. tau. Okey, bila dah buka ikatan apa Christmas sebelum tutup dengan papan dong, nanti dia cakap sekejap nanti anaknya ke apa akan pergi bagian kepala akan azankan. Itu boleh ke tak boleh? Okey. Lelaki azan, perempuan tamat. Okey. Dia tak salah. Tak salah. Pasal apa? Kalau yang this type of kepercayaan, diorang apa tahu? First, bila kita dilahirkan, kita diazankan. Ini yang terakhir. Okey, tapi ada orang yang boleh debate. Tapi jenazah amalan dia semua dah habis, apa ini semua masing-masing. Tapi as long as seperti saya cakap, as long as tak lari daripada akidah, tak ada masalah. Saya akan hormati. Okey, tapi no, it's not the confirm. Dia bukan hukum. Ada orang nak buat boleh. Okey, ada orang tak buat pun macam you kalau pergi uruskan jenazah dekat Mekah ke apa ke semua, diorang punya the simplest. Dan diorang punya cara mandi pun mak cakap ada diorang buat kasar. Mandi ni semua diorang pakai kafan, diorang buka macam kopiah ni semua, tak ada macam kita pelan-pelan. Diorang bungkus, okey, naikkan bagi, okey semayang ni semua masuk. Okey. Singapore, kalau awak tengok kita punya liang, kita seorang aja dipanggil liang tengah. Liang tengah. Okey. Kalau awak tengok kalau awak tengok dekat Malaysia, diorang akan masuk, diorang punya masuk. Macam ada poket. Oh, poket, Betul lah. ya. Itu dipanggil liang tepi. Kalau macam Tapi itu tengok daerah juga ah. correct. KL mesti liang tengah. Liang tengah. So pasal apa KL ni sebab diorang dah start ikut Singapore pun. Sekarang Malaysia pun dah start bikin yang ada konkrit tau. Kalau you tengok Malaysia dah start bikin konkrit. Dulu semua kalau you tengok dekat Pusara Abadi, tapi yang blok 26, 23 tak ada konkrit. Tapi Malaysia pun dah start bikin yang ada konkrit dia. Pasal apa? First like dia pasal tak nak runtuh. Itu yang nanti selalunya blok 23 dengan blok 19. Bila diorang korek balik, okey, diorang akan nampak apa tahu? Satu liang ada 2 jenazah. Dah start dah cerita misteri jam 12 ni semua. Padahal it is just apa tahu? Pasal diorang tak ada konkrit. Tak ada konkrit ni semua kan. Jadi bila dia punya tanah menjuram itu kan. Jadi makin lama dia makin jadi Oh, rapat lah. Gabung Gabung itu itu. ni semua. Tapi yang kita punya yang baru punya ni, okey. Kalau yang kita punya baru punya ni, dia punya kalau you tengok kalau you pergi tanah perkuburan apa ke semua, you tengok dia punya konkrit dekat bahagian kaki dengan dekat bahagian kepala ada lubang. Pasal apa? Dia kan untuk jadi apa tahu dia punya air tak bertakung. Lagi satu kalau malaikat tanya tak tahu jawab, tanya masuk dalam. Itu bid'ah. Okay, itu actually untuk air mengalir. Jadi air tak bertakung. One thing. Dan batu yang selalu konkrit yang kita tutup atas, orang dulu kalau tak mati betul dia masih boleh keluar, masih boleh hidup. Tapi orang sekarang kalau tak mati betul mesti mati. Pasal apa? Yang konkrit yang tutup atas tu 4 tan. Weh, 4 tan. Jadi kalau tak mati betul pun jadi mati betul juga. Pasal dia tutup atas tu 4 tan. Itu aja. Okey. Sekarang ni apa tu nama dia, because of the Air Force punya projek. Okey. You tahu yang pasal exhibition punya projek yang akan datang ni. Tahu sampai jangan lambat tau. Make sure 12 September. Genap pukul 12 malam dah jadi 13 of September. Kalau you tak claim you punya ahli yang jenazah ni semua, okay, you punya family member akan they put down there unclaimed. Diorang akan masuk jadikan satu dengan yang tak kenal lah. Tapi kalau nak jadikan satu dengan family member sampai gini semua, after this bulan 12 bulan yang this phase by right is only kita tinggal rumah landed kira 15 tahun. Lepas tu kita tinggal flat. Okay. Tapi sekarang ni lepas this phase kita akan jadi 25 tahun. Pasal of the Air Force punya projek. 25 years lah. 25 years. Jadi kalau you all ada niat nak bikin dapur-dapur, biar
satu kali spend bikin yang betul-betul kuat. Jangan nanti pasal make sure dia akan boleh bertahan for 25 years. Okay, dapur-dapur ni, okay, ni buat dapur-dapur ni saya suka. Okay, dapur-dapur ni kira apa? Semua tanda je lah. Tanda. Biasa. Okay, tanda. Trademark. Okay, ada setengah pendapat, okay, diorang baca, okay, bila ini semua jadi semua jadi muhadis, jadi orang-orang yang baca hadis. Oh, tak boleh apa kat atas berat lah. Itulah gini guys. Okay, Apa tidur dulu. So kalau ni semua jadi muhadis atau gini. Okay. So jadi muhadis gini semua dia akan cakap dekat atas tak boleh binaan lah apalah dia cakap tak boleh pasal nanti berat lah. Kalau dia cakap akan beratkan untuk jenazah gini semua kali ini macam pasal apa? Sekarang punya Pak Mufti dah cakap apa 4 tan dah boleh tutup alat, itu je dah berat. Itu dah berat lah. Correct. Okey. Pada pendapat saya kalau nak bikin dapur-dapur biarlah yang sederhana. Okey, tak payah sampai menunjuk. Oh, dia ni ada tahu saya pernah. Bertingkat-tingkat lah. Ada yang untuk kita sampai panggil apa tu? Full runway. Macam kapal terbang punya runway gini semua. Full runway gini semua. Okey. Apa tu namanya? So kalau nak bikin yang sederhana, jangan spend too much gini semua untuk dapur-dapur hanya untuk tanda sahaja. Nak bikin dapur-dapur Dia punya dapur tu sekarang ni macam Kristian ni. Orang tu haji saya nampak ni. Pasal dia batu dia. Oh, okey. Itu jangan salah tahu. Video kan. Itu kita orang. Saya sendiri pun bikin dapur-dapur. Saya tukang bikin dapur-dapur, saya imam. Itu macam Kristian yang batu tu. Bukan, dia bukan Kristian. Itu kita panggil kubur dapur-dapur kotak main tiga kotak rokok. Dan dia letak Kubur tak rokok lah. Okey. Dia family dulu dia ni Buddhis, dia ni Kristian. Dia gini semua. Jadi diorang bila datang ni semua diorang nak bikin dapur-dapur. Diorang cakap okey. First dia don't want dia punya ayat-ayat. Second dia nak eat English. Third punya gini semua diorang cakap apa tu nama dia? In memory Apa ke sebab dia punya kubur exactly macam kubur Kristian. Tapi is being approved by MUIS. Dia dekat N117. Dekat N117 kubur dia punya tile marble macam hitam-hitam marble lawa. Itu buat fikir kita macam orang Islam ke. Itu granite. Bukan, itu tile. Tile Ada duit pasang granite. Kita pakai kubur kotak rokok. Itu kira satu Kira kubur MUIS je. approve kan? MUIS approve. Ini semua. Apa ni Kristian bang? Haji Karim. Haji Karim apa? Pasal dia family dulu semua pecah-pecah. Dia ni kita semua saudara-saudara ini semua nak bikin. Okey. Okey. Kak Lima punya mak punya kubur pula. Dekat N119. Okey, lanjut cakap pasal Dapur punya material kan? Ada any particular material tak pakai? So far, alhamdulillah. So far, whatever you want to pakai untuk dapur-dapur, basically we will advise lah. Okay. Tapi I think yang kayu punya yang lama dapur-dapur lama wetan tu. Before this was bagus. Sekarang punya kayu hanya boleh tahan setahun je. Tapi kayu paling mahal. 1970 plus sampai 1900 sampai direct tu. Orang punya memang Iklim masih solid punya kayu lain. Belum punya kayu. Dia belum sampai apa? Kamu dapat dari usaha lain. Tapi nak kenalkan tak? Ramai. Kajang. Okey, dia punya bahagian yang pucuk dengan bahagian kaki tu. Okey, lutut, pusat peha, yang satu, dua, tiga. Bahagian betul-betul atas pusat. Atas pusat. Atas pusat dengan yang last bahagian kepala tu yang pucuk tu. Pucuk. Dia punya yang Tucang lah. Tapi kita kaji apa tau? How dia punya setting of dia punya kubur tu boleh mengarah kepada kita. Memang dia dah pasal apa sebelum diorang kena petak tu, diorang akan pakai bukti letak macam yang diorang akan pasang the tripod. Okey, tengok kat mana dia kiblat ni semua. Okey, satu lagi tengok kadang-kadang kubur ni ni petak sikit di sini. Ni petak sikit di sini. Macam mana pun
kalau dia tengok ni semua, okey dia akan Tapi dari badan juga pasti kalau tak tahu kapal. Tadi kan suaranya. Nampak kulit dalam. tali ikat dia agak-agak. Jadi saya akan pakai tak, kalau besar, kalau dia besar, biasanya kita akan pakai itu selalunya okey. Kalau yang dia punya tali tu, kalau orang perempuan orang panggil apa tau, celup air. Kita akan baca ujung. Kita pakai ujung, so total kalau ni dapat 6 tali. Tapi kita pakai 5. Kalau orang yang badan besar gini semua, kita akan pakai the full 2.5. Itu ni ikat kakinya turun. On the left side. You want to miringkan dia baru nampak.